آله وأصحابه أجمعين وبعد. إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita supaya kita dapat, iaitu nikmat fitrah Islam, iaitu nikmat fitrah Islam, dan juga moga-moga kita dapat istiqamah, kita dapat istiqamah dengan nikmat Islam ini sehinggalah akhir hayat kita. Allahumma khtim lana bil Islam, ya Allah, matikan kami ya Allah di saat akhir hidup kita ya Allah dalam keadaan kami semua yang berada di sini dalam keadaan beragama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah, Engkaulah ya Allah yang boleh mengubah hati kami. Ya Allah, Allahumma khtim lana bil iman, matikan kami ya Allah di saat akhir hidup kami ya Allah dalam keadaan kami tetap dengan iman ya Allah. Allahumma khtim lana bil Islam, ya Allah, matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wala Allahumma khtim lana bi kalimatil la ilaha illallah, matikan kami ya Allah di saat hidup kami ini dalam keadaan akhir hidup kami dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. InsyaAllah. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah, dan jangan sekali-kali Engkau matikan kami ya Allah di saat akhir hidup kami dalam keadaan kami sedang bergelak ketawa dalam maksiat, dan jangan sekali-kali Kau tarik nyawa kami dalam keadaan kami sedang melakukan maksiat dan juga dalam su'ul khatimah. InsyaAllah bab yang kedua daripada bab, iaitu begitulah kisah Nabi Adam. Okey. Nanti balik kita belajar sirah ataupun kisah-kisah Nabi dan Al-Quran, kena ingat satu benda. Wa ma 'allamna. Dalam surah Yasin, saya ulang, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu. Allah bagi tahu Nabi bukan pensyair. Nabi bukan penglipur lara, illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Melainkan Nabi ini datang bawa Quran untuk memberi peringatan. Al-Quranul Mubin, dan bacaan yang telah pun dinyatakan, menjelaskan. Dan juga liyunzira man kana hayyan, yang untuk dibacakan pada orang hidup. Dibacakan pada orang hidup. Jadi poin yang paling penting sekali, kisah Nabi Adam ni, kisah diciptakan langit bumi ni, yang pertama kali dicipta, kenapa dicipta Arash, dan kemudian bab yang kedua ni kejadian langit dan bumi selama 6 hari. Jadi benda ni bukan untuk cerita je, tapi untuk illa dhikrun. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi. Ini bukan cerita-cerita. Al-Quran bukan datang untuk cerita, tu cerita ni. Al-Quran bukan buku cerita. Macam kita baca novel, buku cerita. Seronoknya cerita ni. Kita baca cerita ni, seronoknya cerita Cerita Rama ni. Seronoknya cerita Avenger. Seronoknya cerita kita tengok cerita Opah dulu. Ocean. Ini cerita. Tapi Al-Quran ini adalah illa zikrun wa Qur'anun mubin. Untuk datang, untuk cerita ni tak ada lain. Melainkan peringatan pada kita untuk kita baca untuk orang yang masih hidup. Okey. Moga-moga kita tahu poin ini, kita selalu kita baca sirah, kita baca kisah Nabi Adam, baca kitab ni bukan nak fokus sangat pasal kejadian langit bumi, tapi untuk kita ni ambil peringatan. Bagaimana kita nak apply dalam hidup? Bagaimana akhir kali objektif dan juga subjektif. Selepas habis dia kuliah ini, selepas makin tambah cinta kita pada Allah, makin kuat iman kita pada Allah, makin tinggi tauhid kita pada Allah, makin kuat kita punya hubungan kita sama Islam, makin percaya kita dengan Allah. Jadi ini. Sebab tu kita belajar ilmu-ilmu Asmaul Husna, nama-nama kejadian Allah langit bumi ni, makin datang cinta kita pada Allah. Makin kuat iman. Bukan kita makin, oh gitu rupanya. Oh Adam macam ni gitu. Tak. Itu memang cerita, tapi untuk apa tujuan dia? Untuk bila kita keluar daripada kuliah ni 1 jam, 10:30 kita habis,
kita dapat satu ilmu. Kenapa Allah ciptakan langit ini 6 hari? Apa yang kita dapat ambil tadabbur, tazakkur daripada ayat tersebut? Dia telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Ingat, 6 day. 6 hari. Poin ni kena ingat sungguh. Kena ingat sungguh. Sebab selepas Allah menciptakan air dan juga menciptakan arash. Allah ciptakan air dan ciptakan arash. Dan diletakkan arash alal ma' di atas air. Ini kena beriman. Sebab ini ayatul Quran. Allah jadikan arash, dan arash itu berada di atas air. Arash itu maknanya istana. Yang lepas saya dah sebut, Iblis juga menamakan arash, istana dia dengan nama arash. Dengan nama arash. Yang diletakkan juga di atas air, iaitu alal bahri, di atas lautan yang cukup luas. Jadi kena tahu, Iblis juga nak tiru macam Allah. Iaitu istana dia dinamakan arash. Disebut nama arash. Dan kemudian dia punya arash dia juga diletak di atas air yang terbentang luas laut. Jadi sebab apa nak samakan dia ni hebat macam Tuhan. Hebat macam Tuhan. Okey. Dan kemudian dia kata, dan bercerita arash dan diletakkan di atas air, yang terletak di atas air. Lalu kemudian yang ketiga ataupun yang kedua sebenarnya. Kalau ikutkan Allah cipta arash dan letak atas air. Dan kemudian Allah ciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi. Setiap yang dikehendakinya, yakni Allah, yakni dia akan mewujudkannya. Kerana tidak ada sesiapa pun yang dapat menjadi penghalang terhadap segala urusannya. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin. Yasin lagi. Tadi pun surah Yasin, "Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah." In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Dan kemudian ayat Quran lagi, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Hanyalah sesungguhnya keadaan kekuasaan Allah. Sesungguhnya keadaan kekuasaan Allah ni, nak tahu keadaan kekuasaan Allah ni, arada syai'an ayyakula, kalau dia nak sesuatu, maka ayyakula, dia hanya perlu menyebut lahu kun, maka jadilah. Kun tu jadilah. Fayakun, maka jadi. Kun, jadilah. Fayakun, maka jadi. Maka bila Allah nak bagi tahu bahawa kekuasaan Allah tu, dia punya keadaan kekuasaan dia tu bukannya calang-calang. Sampai dia cuma just sebut jadi, maka jadi. Hebat. Tapi walaupun Allah bagi tahu, dikata dia boleh buat dengan kun fayakun, maka boleh jadi. Tapi Allah tetap melaksanakan muka bumi ni dengan cara sunnatullah. Sunnatullah ni cara Allah. Cara Allah mengatur muka bumi ni, dia ada asbab-asbabnya. Kenapa hujan turun? Okey. Allah tak bagi hujan turun terus. Tapi Allah bagi sebab. Hujan turun ni kalau kita kaji, ada sebab dia. Kerana ada awan datang. Kerana perkumpulan udara yang di sini besar, maka datangnya awan, maka begini, berkumpulnya wap yang naik. Mungkin sebagainya orang yang belajar sains ataupun belajar kaji cuaca, maka berlakulah hujan. Allah letakkan sebab. Tapi Allah sebenarnya boleh jadikan tak ada apa-apa. Tengah musim, tengah kering kontang, tak ada apa-apa, tak ada awan, hujan turun. Boleh. Tidak ada masalah. Tapi Allah tak ciptakan begitu. Allah ciptakan muka bumi ini, Allah ciptakan dengan sunnatullah. Dia ada dia punya proses. Kerana apa? Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Allah selalu cakap, lihatlah burung yang terbang, yang selalu mengepakkan dan mengatuk. Dan kemudian tengoklah allazi khalaqal mauta allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Allah jadikan langit 7 petala langit. Kemudian Allah suruh kita tengok. Farji'il basar.
Hal tara min futur. Kali kedua Allah suruh tengok supaya langit ni, langit tujuh ni ada tak cacat? Tak ada. Kamu akan rasa penat. Tak ada cacat. Yang ketiga dia kata lagi sumarji'il basar. Maka kemudian ulang balik. Tengok lagi. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Maksudnya, kenapa Allah nak suruh bagi tengok? Sebab Allah nak suruh tengok kekuasaan dia. Dan bila kita tengok benda tu, Allah boleh ciptakan jalan dia tu, akhirnya bertemu. Maksudnya setiap Rabbana ma khalaqta hadha batila. Maksud, ya Allah, ya Tuhan kami, tiada setiap kejadian Allah ni, tak ada ma khalaqta. Tidak ada satu pun kejadian Allah ni yang sia-sia. Kita akan tengok nanti kenapa awan ni rendah. Kajilah, kenapa awan rendah? Rupanya, bila awan rendah ni angin kuat. Bila tengok awan tu tinggi, hari ni awan tinggi. Tengok, tak ada angin hari tu. Jadi semua apa yang berlaku dalam dunia ni, Allah tetapkan sunnatullah. Supaya manusia ni boleh beriman. Sebab manusia ni kalau dia tengok satu benda, dia tak boleh fikir, dia tak boleh beriman. Dia tak boleh beriman. Sebab tu, banyaknya kisah Nabi Adam ni, sebenarnya bukan kisah magic. Sebab kita banyak tengok kisah magic, menyebabkan kita tidak boleh beriman dengan satu benda. Sebab tu dijadikan manusia ni, dijadikan kita ni dari karangan kita. Baru kita boleh kita tahu, oh macam ni, macam ni, macam ni. Baru kita boleh tiru. Baru ada datang ibrah. Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Dalam hadis Bukhari. Maka dia tak jumpa tu sebab apa? Mereka tu dia tak, Nabi duduk kat bawah dia, kaki-kaki mereka ni menghalang penglihatan kami. Kaki-kaki orang musyrikin ni, kalau dia angkat kaki tu nampak Nabi bawah. Jadi kat sini logical. Logik kerana ramainya orang musyrikin waktu tu yang menghalang kaki-kaki mereka ni, halang dari penglihatan nampak Nabi. Lepas tu boleh nampak Nabi dekat gua tu. Tapi sebabkan kaki-kaki mereka ni, mereka tak nampak kami. Jadi ini logik. Jadi Allah gunakan kelebihan ramainya orang musyrikin naik ke Gua Sur ketika itu sebagai lawan balik. Tak semestinya ramai, sebabkan ramai itulah. Kalau Nabi mungkin naik 5 orang je, mungkin jumpa Nabi. Tapi sebabkan ramai naik, maka tak jumpa. Jadi kat sini kita ada logik. Oh, macam ni. Asbab yang Allah nak bagi tahu. Tapi kalau kita ambil benda tak logik, benda-benda yang tak logik ni bukanlah tak logik tu kata-kata bahawa benda tu terlalu silap dalam kisah tu. Ada contohnya kisah kata, kisah apa laba-laba. Tapi ini Israiliyat. Kisah yang ditambah-tambah kadang-kadang yang tidak ada dalam hadis Nabi dan ayat Quran. Yang sunnah yang sahih. Jadi kisah ini boleh dibuat sebagai Ajinomoto. Letak asam pedas, ikan mayong, favourite saya. Tapi letak Ajinomoto sikit kalau nak letak. Sebagai perasa. Tetapi jangan kita masak ikan mayong, masak apa? Saya malam ni kita masak ikan apa? Kita masak ikan mayong, masak Ajinomoto. Jangan. Sebab cerita dan sebagainya, Israiliyat ini sebagai penyedap cerita. Boleh letak? Boleh. Nabi sebut, fa'in tasaddaqtu, dia kata, wala tusaddiquhum, wala tukadzibuhum. Jangan kamu terus tolak, dan jangan kamu terus terima. Jadi boleh cerita lah. Selagi mana dia baik untuk kita ni, cerita. Tapi jangan sampai daripada hujung poin cerita hijrah, sampai hujung cerita hijrah, cerita Israiliyat berlaku. Nabi ni gini, katak, tutup, cicak bunyi, kemudian laba-laba datang. Semua belaka, semua cerita. Macam cerita Avenger. Jadi ini menyebabkan tak ada rasa ibrah. Sebab apa kita rasa, oh hebat Nabi. Oh hebat Nabi Adam. Oh hebat Nabi itu. Hebat itu. Hebat Aisyah. Oh hebatnya Siti Hajar. Kita nampak dia hebat. Tapi kalau kita melihat sungguh-sungguh macam mana Siti Hajar punya manusia ni, macam kita juga. Sama rasa dia sedih. Tangisan dia macam kita. Kena tinggalkan oleh suami dia. Membesar bersama dengan orang-orang di situ dalam keadaan yang tandus. Tak ada air. Cari makanan macam mana. Kalau dalam keadaan kita, baru kita akan nampak bahawa dia manusia biasa, kita manusia biasa. Dia boleh berkorban, dia boleh bersabar, kita kena bersabar juga. Baru datang ibrah. Jadi kita kena gambarkan bahawa Adam dengan kita ni sama. Nafsunya, saya suka perempuan. Perempuan suka tapawai, contoh.
Perempuan suka laki, laki suka perempuan. Kita penat, kita merongot. Ada sifat tu kepada manusia yang bernama Adam juga. Baru kita nampak macam mana kisah ni boleh berlaku. Okey. Tetapi Allah jadikan manusia dan seluruh alam ini mengikut kadar kemampuan otak boleh berfikir. Sehingga kalau saya baca kitab daripada kisah akhir zaman, kitab akhir zaman, di mana ketika saat dalam hadis yang menyebut tentang bila mana saat di tiap sangkakala yang pertama, hujan akan turun. Sangkakala yang kedua, hujan akan turun. Setelah mana yang sebagai ulama kata 40. Nabi kata apa? Dalam hadis 40. Dalam hadis dhaif sebut 40 hari, 40 tahun. Selepas 40 tahun datang dah mati semua orang, kemudian ditiupkan sangkakala. Maka Nabi SAW sebut akan datang hujan. Ini hadis sahih. Hujan ni akan datang. Cuma hujan di situ adalah hujan yang melekit, bukan hujan biasa. Yang kemudian akhirnya dengan hujan tersebut akan menimbulkan kembali tulang-tulang sulbi. Akan keluar balik. Sebagaimana dalam Quran sebut, sebagaimana pokok-pokok nabat yang kecil tu dia mula keluar. Macam pokok-pokok sawi dari benih keluar. Maka Nabi sebut orang pertama keluar kepala dulu. Daripada tulang sulbi. Tulang yang tak akan hancur. Maka dia ada sebab. Jadi ada hujan turun. Kemudian ada proses. Datang air hujan hurung ni, ulama sebut, kenapa dia melekit? Kerana dia adalah sebenarnya sebagai fungsi air mani. Ini ulama sebagai menafsirkan. Jadi kalau kita tengok fungsi dia, selepas hari kiamat nanti dibangun padang mahsyar, masih lagi manusia boleh fikir. Manusia masih lagi boleh dibagi fikir macam mana nanti dibangkitkan manusia, pakai lagi sistem sains. Sains, buka balik, naik, macam mana. Dia tak akan jadi, okey bangun, terus bangun dekat padang mahsyar. Allah masih lagi gunakan lagi sunnatullah. Hujan turun yang lekit dan kemudian munculnya dalam hadis Muslim bangun dari tempat yang sangat lapang yang berwarna putih. Maka Aisyah sebut mahsyar Syam fahuwal mahsyar. Negeri Syam itu adalah mahsyar. Maka begini kalau kita tengok sunnatullah. Allah tak jadikan serta-merta tukar kepada padang mahsyar. Tapi Allah bagikan bangkit manusia ni melalui logik. Otak boleh fikir. Baru manusia ni disuruh berfikir. Kalau benda semua yang Nabi buat, yang orang-orang dulu buat, tak boleh kita fikir, maka kita akan menyebabkan jadi kita punya mental kita tak boleh sampai. Boleh terbang ke Mekah dengan sekelip mata. Jadi benda ni kalau selalu masuk dalam otak, maka tak boleh kita apply dalam hidup. Sebab tu Nabi juga bila dia Taif, baling, sakit, berdarah. Tapi cuma Allah nak sebut, kekuasaan Allah ni bukan biasa-biasa. Sehingga kekuasaan Allah ni apabila disebut, kalau kami nak, kalau Allah nak, kun fayakun. Maka kalau jadi, maka jadi. Kita nak bagi tahu tu je. Kalau Allah nak kata, kalau tiba-tiba Allah cipta kita lahir anak. Pop, terus ada anak. Boleh. Tiba-tiba ada anak. Dalam perut boleh buncit. Alamak, pagi tadi tengok kurus. Malam-malam tadi. Pagi besok tengok dah buncit. Ada anak. Allah boleh buat. Tapi Allah tak jadikan begitu. Allah jadikan dalam sunnatullah. Sebenarnya langit dan bumi, dan pertama kali beriman, kita kena tahu Allah telah menjadikan bumi ini satu. Pertama sekali, kena tahu bahawa bumi ini, maksud Allah jadikan 6 hari, bumi ini Allah ciptakan satu. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Adakah kamu orang-orang yang kafir? Tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan? Memikirkan annas samawati wal ard. Adakah orang-orang kafir, kamu orang-orang kafir ni tak memikirkan? Sesungguhnya langit dan bumi kanata ratqan. Kedua-duanya dahulu masa diciptakan awalnya adalah satu. Fafataqnahuma. Maka kami kemudian memisahkan kedua-duanya. Waja'alna minan ma'. Dan kami jadikan daripada seluruh benda air. Kami jadikan daripada seluruh benda kulla syai'in hayyin, semua benda yang hidup dalam alam ini,
minal ma' wa ja'alna minal ma' daripada air. Afala yu'minun, adakah kamu masih lagi tidak percaya atau tidak beriman? Adakah kamu masih lagi tidak beriman dan masih lagi tidak percaya? Okey. Sampai sinilah yang lepas. Sampai sinilah yang lepas. Maka ayat di atas jelas menunjukkan bahawa langit dan bumi itu adalah dua benda yang saling berhubungan. Kenapa kita nak tahu langit, nak tahu bila, nak tahu arah. Nak tahu arah. Kita nak tahu kalau orang yang tak ada kompas, kalau orang yang tak ada benda, kalau dia nak solat, kadang-kadang dia boleh tengok langit. Kalau orang yang terror dalam pasang surut laut, nelayan, dia kalau tengok langit, kalau langit tu cerah, dia tengok bintang, dia tahu jalan balik. Dia boleh jalan balik. Kalau dia tahu, kalau tahulah. Kalaulah dia tahu dari segi bentuk ataupun dia datang tadi tu, maksudnya daripada bentuk langit, nak tengok matahari, nak tengok waktu solat, nak tengok tempat dan sebagainya, maka dia boleh tengok langit. Sebahagian ulama dari ilmu falak pernah menyebut dengan saya dulu, pernah saya dengar, sebenarnya sungai-sungai di muka bumi ni semua ada kena-mengena dengan urat-urat kita ni. Air pasang surut, air pasang naik, air surut, air pasang ni ada kena-mengena dengan kita punya anggota darah kita juga. Sebab tu waktu bekam dia ada tarikh. Bekam dia ada tarikh-tarikh tertentu. Ada 19, 20, 21. Kenapa waktu ni bagus kalau bekam? Kenapa ada waktu yang tak bagus kalau bekam? Jadi sebenarnya pusingan matahari, bulan, pasang surut ni sebenarnya ada kena-mengena dengan pasang surut badan kita juga. Jadi nak sebut kat sini, maka ayat di atas tadi tu yang kita baca tadi menunjukkan bahawa langit dan bumi ni ada saling memerlukan. Dia ada kaitan sebab dia dulu satu. Dan dia berhubungan di antara kedua-duanya yang diumpamakan seperti satu bahagian pada asalnya. Dia ada benda. Sebab tu bila dapat anak, lahir anak kecil, anak saya. Daripada anak saya Humaira. Kemudian nombor 2 anak saya Hasna. Lahir nombor 3 Muhammad Al-Fatih. Keempat Muhammad Al-Furqan. Kemudian yang kelima Muhammad Al-Falah. Yang keenam Muhammad Al-Faruq. Siap, tadi fikir tadi. Ada satu saya baca hadis, ada nama bidadari syurga, Haura. Sebab nama anak saya semua daripada asal Ha yang perempuan, Ha, akhirnya Hamzah. Humaira, Hasna. Tiba-tiba ada nama tu Haura. Ini kalau saya kata dapat anak perempuan yang ketujuh, saya nak namakan Haura. Kalau dapat kembar perempuan, seorang nama Haura, seorang nama isteri Nabi Adam, Hawa. Juga Ha dengan waw alif, waw hamzah. Nama anak saya simple semua. Haura nama puteri, hadis Bukhari. Dalam hadis Rawahul Bukhari, di syurga nanti ada nama bidadari syurga namanya Haura. Haura. Kalau Hawa nama isteri Adam, iaitu Hawa. Ini bukan Hawa, tapi Hawa. Ha, waw, double, alif, dan kemudian hamzah. Hawa. Okey. Jadi Hawa betul. Betul Kak Amir. Jadi namanya Hawa. Jadi kalau nak namakan anak, bukan Hawa, H-A-W-A, tapi Hawa. Okey, kita baca dulu bagi salam kejap. Assalamualaikum Kak Rosmah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suwaya Mat Zahgi. Okey. InsyaAllah. Asmarul Majid. Okey, Amanira Suhana. Waalaikumsalam. Okey, insyaAllah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Okey. Jadi, ketika mana saat disebut tentang maka ayat di atas ada hubungan. Macam saya ada hubungan lah. Anak-anak 6 orang tu, sebenarnya asalnya daripada saya dan isteri. Tak boleh kata saya je, walaupun saya dengan isteri ni berbeza. Tapi sebenarnya ada hubungan. Anak saya ni, dia asalnya daripada saya dan juga isteri.
Dia tak boleh sebelah. Dia tak boleh bawa dia ni dengan isteri saja. Sebab dia ada nama saya sekali. Jadi dia anak kepada Fahmi dan Wani. Jadi ada kaitan. Macam juga bumi dan langit. Sebenarnya apa yang berada di langit tengok ada kena-mengena dengan bumi. Sebab tu ada orang sebut dalam ilmu falak. Bila gerhana berlaku sebenarnya, adalah next akan berlaku benda-benda pelik dekat bumi ni. Bencana ataupun benda-benda yang lain sikit. Sebab tu bila berlaku benda-benda alam daripada langit, maka ada benda kena-mengena dengan bumi. Siapa yang pandai ilmu falak, dia akan tahu macam mana kaji bintang. Bintang ni tengok, dah ribut ni. Dia tengok awan lalu je, ini dah nak ribut, berapa hari lagi ni. Dia tengok angin kuat, dia tahu dah. Maksudnya dia kena mengena langit, bumi ni ada dia punya hubungan. Kalau yang belajar ilmu benda ni. Dan kemudian begitu juga kerana apa? Kerana tidak ada sesiapa pun yang mengetahui melainkan Allah. Satu tempoh masa yang berlalu pada ketika itu, yang waktu itu langit dan bumi masih lagi dalam keadaan satu. Kena ingat waktu tu malaikat tak ada. Waktu kejadian itu Allah tak berkongsi apa pun dengan siapa pun makhluk menciptakan langit. Langit waktu tu dan bumi ni malaikat tak ada lagi. Jin memang tak ada lah. Manusia dah lagi lama. Lagi tak ada. Malaikat pun belum ada. Apatah lagi manusia dan jin. Manusia dan jin. Jadi pada tempoh masa tu, hanya langit dan bumi yang masih lagi dalam keadaan satu. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Allah sahaja yang mengetahui bahan atau kandungan yang ada pada kedua-duanya. Dalam keadaan itu timbul persoalan. Sama ada bumi ni, langit ni, dia apa asal? Siapa nak tahu asal? Jadi kita tahu. Sebenarnya, langit ni dijadikan daripada apa? Okey. Dalam keadaan itu timbul persoalan. Kalaulah manusia jadi daripada tanah, langit jadi daripada apa? Kan pertama tadi, kan kita air adalah ciptaan yang pertama. Yang pertama. Okey. Saya nak tanya satu soalan. Soalan. Okey. Banyak-banyak dia kata bahawa Allah ciptakan langit. Dan kemudian Allah ciptakan bumi. Dan kemudian Allah ciptakan langit. Dan kemudian Allah ciptakan langit dalam keadaan langit tu dicipta dari apa? Siapa tahu? Dalam Quran sebut. Iaitu dalam surah dalam Quran ada sebut dalam surah Fussilat. Kalau kita baca ayat 9 hingga 12, kita akan tahu langit diciptakan daripada apa. Siapa dapat jawab? Boleh tulis sini. Langit diciptakan daripada apa? Siapa dapat jawab, saya nak bagikan satu hadiah istimewa. Iaitu berupa ucapan tahniah. Ucapan tahniah. Okey. Tak apa, kita terus nanti. Kita akan masuk. Okey, kemudian Allah memisahkan dan membahagikan langit dan bumi. Maka terjadilah dua bahagian. Pada satu masa, Allah pisahkan langit dan bumi. Maka terjadilah dua bahagian yang terpisah. Tidak ada sesiapa pun mengetahui cara dan bagaimana. Dan bila pula kedua-duanya berpisah. Melainkan Allah saja yang tahu. Tapi kecuali kita berfikir, bila Allah dah sebut macam ni, kita kena fikir pula. Siapa yang belajar pasal falak, ilmu sains dan manusia ni, dia boleh belajar. Kenapa Allah sebut bumi langit ni satu? Sesungguhnya telah pun Allah beritahu kita bahawa dia telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Pemberitahuan ini banyak disebut dalam Al-Quran. Antaranya dalam surah Qaf ayat 38 yang berfirman, وَلَقَدْ خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Maksudnya, dan demi sesungguhnya kami, ini Allah, telah menciptakan langit dan bumi. وَمَا بَيْنَهُمَا, dan di antara keduanya, فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, pada 6 hari. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ, dan kami tidak mengalami sedikit pun susah payah. Kepenat. Maksudnya, Allah ciptakan langit bumi ni, sikit pun tak penat. Sikit pun tak ada susah payah. Sikit penat pun tak ada, sikit susah payah pun tak ada.
Lughub tu maknanya bermaksud letih. Jadi maksudnya dikata sini massana min wa ma massana min lughub, tidak letih, tidak penat. Okey, suaya mat zahagi, asap. Ya. Okey, betul tak jawapannya? Kita tengok nanti. Sementara itu, Tuhan yang Maha Pencipta lagi Maha Penyayang dan Maha Berkuasa tidaklah seperti yang demikian. Maksudnya Tuhan ni yang Maha Pencipta lagi Maha Berkuasa tidaklah seperti yang demikian, iaitu penat. Dan dia tidak berhajat pada suatu waktu rehat kerana tidak ada sesuatu pun musibah yang dapat menimpanya sebagaimana yang menimpa setiap makhluk yang mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan. Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Bilangan 6 yang disebut dalam ayat ini adalah tujuan untuk penekanan, tetapi bukanlah untuk menyatakan banyaknya bilangan. Maka ia menunjukkan kepada bilangan 6 hari secara khusus. Namun demikian, tempoh bagi 6 hari itu tidak diketahui kerana dia sendiri yang menciptakan dan mengetahui kadar masa tersebut. Kemungkinan setiap hari mempunyai masa-masa yang tertentu dan tempoh masa tersebut berkemungkinan bersamaan dengan beribu-ribu tahun. Sebab kalau mengikut dalam Al-Quran, surah As-Sajjadah menyebut bahawa yudabbirul amra minas sama' Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Surah As-Sajjadah. Wa ma bainahuma, dan di antara apa yang di antara kedua-duanya, fi sittati ayyam, pada 6 hari. Summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah duduk bersila di atas arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Dia buat sesuatu benda tu tak ada langsung bantuan pada mana-mana. Afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Kemudian Allah naik ke langit. Pada satu hari kira-kiraan dia kana miqdaruhu, kadarnya mengikut kiraan kamu alfa sanah, 1000 tahun. Okey. Dekat sini ada satu kiraan yang Allah sebut satu hari kiraan 1000 tahun. Jadi para ulama yang pertama sekali, yang paling kuat, kalau satu hari 1000 tahun, kalau 6 hari 6000 tahun. Itu sebagian ulama. Meletakkan bahawa Allah sebut dah sehari kiraan miqdaruh alfasanah. Yaumin, sehari, miqdaruhu alfasanah. Kiraan adalah 1000 tahun, mimma ta'udu, daripada apa yang kamu telah kira ataupun bilangan-bilangan hari yang kamu kira. Jadi kalau satu hari 1000 tahun, kalau Allah jadikan pada 6 hari, menunjukkan bahawa dia ada 6000 tahun. 6000 tahun. Okey, ini wallahu a'lam. Jadi ini sebagai ulama letaklah. Kemungkinan besar, tapi kemungkinan juga tidak. Jadi tidak bizab. Tidak secara ittifaq, secara ijma'. Tapi secara pandangan, maka yang paling kuat adalah mengatakan satu hari 1000 tahun, dan kalau 6 hari 6000 tahun. Walau bagaimanapun tempoh masa tersebut tidaklah sama dengan hari-hari di dunia, seperti yang kita semua sedia maklum, kerana tempoh hari di dunia amat pendek. Waktu tu hari pun belum muncul lagi. Hari belum muncul lagi. Dan seperti mana yang kita semua sedia maklum, kerana hari di dunia amat pendek, manakala tempoh masa dalam sehari adalah hanya 24 jam, maka hari-hari ini terhasil daripada pergerakan bumi dan proses-proses ini, maka berlakulah pertukaran waktu siang dan malam. Kesemuanya ini berlaku selepas proses kejadian langit dan bumi. Kejadian langit dan bumi berakhir. Saya baca je dulu. Sesungguhnya Allah telah memberitahu kita bahawa dia telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Iaitu dikata bahawa langit bumi ni Allah cipta langit yang pertama, Allah cipta bumi ni 4 hari. Dan Allah cipta langit 2 hari. Okey, poin dia penting. Okey, kita baca, kita buka yang ada Al-Quran, boleh buka surah Fussilat ayat 9 hingga 12. Tadi surah Al-Anbiya ayat 30. Yang ini surah Fussilat ayat 9 hingga 12. Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal ard. Maka katakanlah baginya, wahai Muhammad, sesungguhnya tidaklah patut kamu kufur. Tak patut kamu kufur. Muhammad, katakanlah
Tak patutlah kamu ni ingkar ataupun kafir dengan apa? Dengan orang yang Allah yang menciptakan langit dan bumi ni. Allah telah menciptakan bumi ni fi yaumain, 2 hari. Allah ciptakan bumi ni 2 hari. Wa taj'aluna lahu andada. Zalika rabbul alamin. Tadi katakan 4. Kenapa diciptakan bumi ni 2 hari? Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam summa sawa'a lis-sa'ilin. Maka yang demikian dikata menjadikan bumi dan gunung ganang lagi. Dijadikan 2 hari dan kemudian Allah ciptakan lagi gunung-gunung yang menetap sergam tinggi di atasnya serta dia melimpahkan berkat padanya. Dan dia menentukan ada padanya bahan-bahan untuk keperluan hidup penduduknya. Sekadar yang menyamai hajat yang diminta, keperluan penduduk yang dikehendaki oleh keadaan mereka, semua itu berlaku dalam 4 hari. Jadi tambah lagi 2 hari. Jadi semuanya 4 hari. Jadi Allah ciptakan langit, ciptakan bumi ini permulaannya 2 hari. Dan kemudian Allah letakkan gunung-gunung pertama. Dan Allah hidupkan dengan air. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Adalah menjadi bukti kebesaran Allah ardul maitah, iaitu bumi yang mati. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha, dan kemudian kami hidupkan. Jadi ini surah Yasin. Sebenarnya Allah jadikan bumi ini mati dan kemudian Allah hidupkan pula. Jadi bumi ini Allah ciptakan 2 hari, mati, belum hidup. Dan kemudian dalam lagi 2 hari Allah hidupkan bumi. Yang pertama sekali dia tadi dengan dikata dengan gunung-gunung. Rawasiya min fawqiha. Dan Allah letakkan berkat. Okey, siapa tahu makna berkat? Berkat ni maksudnya Allah letakkan padanya kebaikan, kecukupan dan bertambah. Jadi kalau bila Allah letakkan bumi ni barakah, berkat, maka bumi ni semakin berkembang. Dan hidup semakin bercambah. Burung makin banyak. Ikan letak makin banyak. Ini maknanya barakah. Barakah ni maksudnya Allah telah tanamkan barakah dalam bumi ni. Menunjukkan bahawa ikan mayong, ikan sepat, ikan kembung kita tangkap hari-hari tapi tak pernah habis. Sebab apa? Allah dah letakkan barakah dalam bumi. Tak akan habis-habis. Sebab tu dikata di sini wa baraka fiha, dan Allah telah berkati bumi. Apa makna berkat? Makna berkat adalah apabila dimasukkan ke dalamnya kebaikan dan juga kecukupan dan sifatnya bertambah. Jadi kalau barakah ini diletakkan dalam duit kita, gaji kita, rezeki kita, alhamdulillah. Allah letakkan apabila diletakkan ke dalamnya kebaikan. Dalam duit kita ni kebaikan. Diletakkan dalam harta kita ini kecukupan. Dan diletakkan dalamnya itu juga sifat bertambah. Maka kita rasa duit kita ni cukup sungguh. Sebab Allah letak barakah. Allah letak barakah. Moga-moga Allah berkati usia kita pula. Usia pula barakah. Allah letakkan kecukupan dalam usia kita. Kebaikan dan juga sifat yang makin bertambah. Sifat kita walaupun pendek tapi okey. Ustaz, awal-awal ciptaan Allah apa? Maaf, okey. Ciptaan awal ciptaan Allah tu Allah cipta air. Kemudian arash Allah. Arash Allah. Kemudian Allah baru ciptakan bumi ini selama 2 hari. Dan kemudian Allah hidupkan lagi 2 hari. Dengan gunung, ganang, air dan hidupan-hidupan, dan Allah taruh dan tambah dengan barakah selama 2 hari. Summa stawa ila sama. Kemudian Allah naik ke atas ke langit. Allah naik. Kemudian Allah ketika itu Allah naik, wahiya dukhan. Ketika itu langit masih lagi berupa asap. Dukhan. Kalau kita isi rokok tak ada khin. Rokok asap. Jadi Allah naik ke langit yang ketika itu masih lagi berupa asap. Jadi ingat, langit ni masih lagi waktu tu asap. Jadi Allah ciptakan langit ni dalam keadaan asap. Faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'in. Maka dia kata bahawa Allah naik ke langit
Dan kemudian langit yang ketika itu masih lagi berupa asap. Lalu berfirman kepada langit dan kepada bumi. Taatilah kamu berdua atas perintah aku. Maka apa jadi? Qala ta'ataya ta'in. Maka kedua-duanya langit bumi ini taat. Oh, ni hebat kan? Ini tak sama macam manusia. Tak sama macam manusia. Dalam surah Asy-Syamsi wa Duhaha. Surah Asy-Syamsi wa Duhaha. Kalau kita tengok dalam surah Asy-Syamsi wa Duhaha, tak sama. Wasy-Syamsi wa Duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawwaha. Ayat tu semua cerita langit, apa? Wasyamsi wa duhaha, matahari, bulan, siang, malam. Ini semua taat. Tapi seterusnya lepas tu fa'al wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami jadikan pula manusia wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka ketika itu Allah ilhamkan kepadanya fujuraha wa taqwaha, jalan untuk jadi jahat, dan kami ilhamkan juga jalan untuk wa taqwaha, taqwa. Jadi kat muka bumi ni, langit bumi ni semua jalan dia baik, taat. Tapi bila cipta manusia je, Allah bagi dua jalan. Jalan jahat fujuraha, jalan baik lagi wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Okey, Sadaqallahul Azim. Menunjukkan bahawa langit, awal-awal langit, bumi, matahari, bulan, siang, malam ni taat. Tapi bila Allah jadikan manusia, Allah bagi dua jalan. Fujuraha, jalan fajir. Fajir jalan orang jahat. Taqwaha, jalan orang jahat, dan juga jalan orang baik. Jadi kat muka dia, manusia ni tak taat. Dia tidak mutlak taat. Dia macam langit bumi. Langit bumi, malaikat dia mutlak. Dia taat. Tapi manusia je tidak. Fa'alhamaha, Allah ilhamkan kepadanya dua jalan. Jalan fujur dan jalan tafjir, jalan fajir dan jalan taqwa. Dan moga-moga kita ni Allah ilhamkan untuk jalan taqwa. Kita ke sini ni Allah ilhamkan untuk jalan taqwa. Dan kemudian sambung lagi. Waja'ala fiha, dikata faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain, dan kemudian kami jadikan langit bumi ini 7 petala langit. Pada 2 hari. Wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa hifzan. Zalika taqdirul azizil alim. Dan kami sedia, langit bumi ni kata kami sedia menurut perintah dan patuh dengan sukarela. Lalu dia yakni Allah menjadikannya 7 langit dalam masa 2 hari. Menjadikan petala langit, petala bumi itu 2 hari je. Dan dia memberitahu kepada setiap langit akan urusan dan keperluannya masing-masing. Dan kami hiasi langit yang dekat pada pandangan penduduk bumi, iaitu alam malakut. Alam yang pertama ni kita panggil alam mulk. Alam mulk. Alam mulk, alam mulk, surah al-mulk, alam mulk. Itu langit pertama. Langit itu dengan sebaik-baiknya kami letakkan bintang yang bersinar cemerlang. Langit yang atas, kedua ke atas, naik atas, itu tak panggil alam mulk. Itu dipanggil alam malakut. Alam malakut. Kalau dalam kitab kata Imam Al-Qurtubi, dikata bila langit pertama sampai langit ke-7 disebut alam malakut. Alam malakut. Dia naik, maka lebih daripada langit dah lain dah. Dia dah arasy Allah. Itu dah panggil alam jabarut. Alam jabarut. Yang tiga-tiga alam ni, alam mulk, alam malakut, alam jabarut, dalam kitab Imam Al-Qurtubi, Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, dalam kitab At-Tazkirah lil Imam Al-Qurtubi, mengatakan tiga-tiga alam ni berlaku kematian. Akan berlaku kematian. Yang tak berlaku kematian ni,
alam yang lain, alam barzakh, syurga, neraka. Okey, wallahu a'lam. Nantilah dia bincang lain. Dia bincang tu dekat kitab alam barzakh lah. Dan kemudian keperluannya masing-masing, dan kami hiasi dengan langit yang dekat pada pandangan mata penduduk langit di bumi ini, penduduk bumi, dengan bintang-bintang yang bersinar cemerlang, serta memelihara langit itu dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Maha Mengetahui. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat di atas, sungguhlah jelas menunjukkan bahawa Allah menciptakan langit dan bumi ini selama 2 hari je. Selama Allah menjelaskan bahawa Allah menciptakan bumi dalam masa 2 hari. Dan kemudian Allah hidupkan bumi ini lagi 2 hari. Tetapi dalam seterusnya Allah menjelaskan lebih terperinci dalam kejadian bumi, wa ja'ala rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam sawa'an lis-sa'ilin. Allah jadikan bumi ini mati 2 hari dan Allah hidupkan lagi dengan gunung ganang. Dan kemudian dengan turun Allah masukkan barakah dalam bumi ini supaya dia hidup dan bertambah. Dia ada selama 2 hari lagi. Tambah lagi 2 hari. Dan kemudian Allah ciptakan pula faqadahunna sab'a samawati wal ard fi yawmain. Allah jadikan pula langit ni yang masa tu masih lagi berupa asap selama lagi 2 hari. 7 petala langit. Jadi semuanya berlaku 6 hari. Bumi ini Allah jadikan 2 hari, mati. Allah tambah lagi, hidupkan 2 hari. Langit bumi tambah lagi 2 hari. Jadi semuanya sittata ayyam. Sittata ayyam. Okey. Jikalau Allah berkehendak menciptakan langit dan bumi dalam sekelip mata, nescaya dia akan melaksanakan kerana urusannya itu hanya antara huruf kaf dan nun. Katakanlah Allah nak cipta langit dan bumi ni tanpa 6 hari. Sebenarnya boleh. Sebab pada segala urusannya hanya antara kaf dan nun. Kun. Jadi. Fayakun. Maka jadilah. Itu kena tauhid yang Allah nak tanam kat sini. Satu benda. Banyak-banyak kita cerita ni. Langit bumi jadi 6 hari gini. Sebenarnya satu benda je. Innama amruhu idha arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hanyalah keadaan kekuasaan Allah. Kalau Allah nak jadikan sesuatu tu, kalau berkehendak Allah boleh jadikan jadi, maka jadilah. Tapi Allah jadikan mengikut susunan kerana ada sunnatullah supaya manusia boleh tatazakkarun, boleh berfikir. Jadi wallahu a'lam. Jadi insya-Allah selesai untuk kita bagi tahu hari ini langit dan bumi dilakukan selama 6 hari dan 2 hari diciptakan bumi yang mati, 2 hari dihidupkan bumi dan 2 hari lagi dijadikan langit, yang langit ketika itu dijadikan daripada asap. Bumi daripada apa? Bumi daripada tanah. Langit asap. Bumi ini tanah, langit daripada asap. Tetapi dua-dua dulu asalnya satu. Jadi siapa yang suka mengkaji, boleh mengkaji, asalkan Al-Quran. Barulah akhirnya kita jumpa poin. Sebenarnya kenapa bumi ini begini. Dan saya pernah belajar satu ilmu sains. Sebenarnya bumi ini senantiasa dan langit ini senantiasa membesar. Setiap saat dia membesar. Semakin besar. Alam kita ni sampai makin lama dia akan makin membesar. Bukan makin kecil. Jadi dulu ni sempit sebenarnya. Tapi lama luar. Sekarang ni makin luas. Seluas-luasnya. Jadi kalau kita belajar satu sains, kita punya koordinat ataupun cakrawala kita ni, alam, pusat dia semakin lama semakin luas. Terbatas lagi lah. Jadi sesiapa yang mengkaji bumi ni, langit ni, alam ni, semakin patutnya dia beriman kepada Allah. Dia tak akan jumpa kecacatan sedikit pun daripada kejadian langit dan bumi. InsyaAllah minggu depan ataupun bila-bila kita akan masuk dalam bab yang ketiga. Ini simple lah, iaitu aturan. Dan kemudian Allah letakkan apa? Dan Allah ciptakan air, arash, langit, Allah ciptakan air, kemudian Allah ciptakan arash dan letak atas air. Dan Allah jadikan kemudian 6 hari, Allah jadikan bumi, langit. 6,000 tahun lah. Bumi mati 2 hari. Kan? Kemudian bumi dihidupkan 2 hari, 4 hari. Dan kemudian Allah cipta lagi 2 hari, langit daripada asap. Dan kemudian barulah yang seterusnya, Allah letakkan nizam ataupun aturan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kerajaan Allah.
Bila di kerajaan adalah undang-undangnya. Sebab tu kita baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Jadi aturan-aturan ni kita kena tahu. Kalau jadikan bumi daripada langit, nanti kita akan ciptakan penciptaan binatang. Binatang cipta dari apa? Binatang cipta dari apa? Adakah binatang ni dicipta daripada air ke tanah? Dan kemudian bagaimana binatang mati? Adakah ditarik oleh malaikat Israel ataupun tidak? Sebab dinyatakan malaikat ni ditarik ni cuma ditarik manusia je, dengan jin, dengan malaikat. Adakah binatang pun ditarik oleh malaikat Israel? Jadinya bagaimana penciptaan muka bumi ni dan manusia nanti akhir malaikat diciptakan, siapa dulu? Malaikat ke, manusia ke, jin dulu? Maka kita akan pergi ke masa-masa yang akan datang dalam tajuk yang seterusnya. Jadi wallahu alam, yang baik datang dari Allah. Yang boleh nak faham, lupa saya. Yang baik datang dari Allah, yang buruk daripada kelemahan daripada diri saya sendiri. InsyaAllah saya terbuka kepada masing-masing untuk boleh bertanya. InsyaAllah boleh tanya secara zakat boleh. Okey, sila kemukakan kalau ada soalan insyaAllah. InsyaAllah. Okey, ni apa Kak Amanira Suhana. Okey, insyaAllah. Ya. Ustaz nak tanya boleh? Boleh. Waalaikumsalam Ah. warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya ada pernah dengar kan khilaf ulama. Sebagian ulama kata awal-awal kejadian ada yang kata arash, ada yang kata qalam, ada yang kata lauh mahfuz, ada yang kata air. Tapi saya dengar kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah lah, sebagian besar kata Nur Muhammad, tapi hadisnya lemah lah. Ustaz bagi pencerahan Ustaz. Okey. Kita yang sebut Nur Muhammad ni, minta maaf lah, dia bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Tidak. Kalau kita buka daripada kebanyakan daripada pandangan daripada ulama-ulama Al-Maturidi dan kemudian pandangan Abu Musa Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari, Imam Syafi'i, 4 mazhab, dia tak ada sebut pun tentang Nur Muhammad sebenarnya. Lebih kepada Nur Muhammad ni lebih kepada tasawuf. Lebih kepada kitab tasawuf yang hadisnya lemah. Jadi bila hadis lemah, kita tahulah bila hadis yang lemah ni tidak boleh dibuat hujah. Kita cuma sekadar boleh lah. Tapi kalau kita buat hujah, maka kita silap. Sebab hujah ini hanya Al-Quran dan hujah kita, maksudnya kalau kita nak percaya, boleh. Tak percaya pun boleh. Bila kita tidak boleh dibuat hujah, maksudnya kalau kita nak tolak pun boleh. Kalau kita nak terima pun boleh. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma jangan bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran, dalam ulama-ulama mufassirin, mereka meletakkan yang pertama diciptakan oleh Allah adalah air. Itu pandangan juga. Itu pun pandangan. Tapi kekuatan daripada ulama tafsir ni mengikut landasan penilaian dia dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Jadi wallahu a'lam. Jadi kalau sebut pasal qalam ni, kalau kita tengok dalam kita boleh apa tadi? Kita baca Amanah Rasulu Bima. Kita baca malam ni kan, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dia pernah sebut tentang pembacaan dua ayat ni. Contoh satu hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Tirmizi. Oleh hadis yang disebut oleh diriwayatkan satu hadis yang mana Imam Ibnu Katsir kata hadis tersebut adalah sahih, yang mana walaupun dia bukan riwayat Imam Sahih tapi di Imam Tirmizi, tapi dia ini syarat hadis ini adalah syarat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Tapi bukan Imam Bukhari yang riwayatkan, tapi dia punya hadis dia mencukupi syarat Bukhari dan Muslim. Okey, apa hadis dia? Tentang qalam. Inna Allah kataba. Sesungguhnya Allah telah menulis kitab qabla an yakhluqu samawati wal ard. Sebelum diciptakan langit dan bumi, sebelum jauh-jauh dicipta langit bumi ni, sesungguhnya Allah telah menulis satu kitab, menulis dengan kitab dia qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Telah menulis dengan pena ni, dengan pena. Selama dan sebelum dijadikan langit dan bumi ni bi alfayam, selama 2000 tahun. Kalau kita tengok dalam hari ini 2 hari ya. Ayat simple 2 hari. Sama 1000, iaitu yaumin kana miqdaru alfasanah. Sehari bersama dengan 1000 tahun. Jadi 2 hari. Jadi bersamaanlah dengan langit bumi ni. Sebelum langit bumi cipta ni ada 2000 tahun. Kan 6000 tahun kan. Jadi 2000 tahun sebelum tu dah diciptakan
dituliskan, Allah telah menulis satu pena. Qalam. Anzala minhu ayatain, dan telah Allah menurunkan 2 ayat yang telah Allah tulis 2000 sebelum dijadikan 2000 tahun sebelum dijadikan langit dan bumi ini, iaitu 2 ayat yang telah kami jadikan, telah diciptakan dan telah tutup khatama bihima, ditutup dengan keduanya itu suratul Baqarah. Agaknya ayat apa? Yang ditulis 2000 tahun. Wala yaqra, dan tidaklah kamu membaca 2 ayat itu di rumah. Kemudian fayaqrabuha syaitan, maka syaitan tidak akan hampir. Melainkan tidak akan dihampiri syaitan. Jadi ini amalan saya. Surah Nabi pernah sebut juga, man qara'a bil ayatain min akhir suratul Baqarah fi lailatin kafatah. Ni hadis Bukhari ada, hadis Muslim ada. Maka barang siapa yang membaca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah, maka dia mencukupi malam tu. Mencukupi. Mencukupi. Jadi moga-moga kita dapat ni lah hari ini di antara, tapi disebut sini ada juga hadisnya sahih. Jadi kalau kita tengok di sini ada di tengah-tengah, iaitu Allah telah menulis qalam. Satu qalam. Satu dengan pena dia. 2 ayat terakhir. Jadi ini semua perbahasan. Kalau kita letakkan perbahasan ni, maka dia banyaklah akan keluar dari mananya qalamnya dulu ke. Tapi sebab kalam ni adalah untuk menulis takdir. Kalau tengok dalam ni, kita boleh tengok dalam hadis yang Ibnu Abbas. Nabi nasihatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang qalam. Tentang qalam. Pertama sekali yang Allah dia bagi tahu, dia kata waktu ketika nak cerita pasal Ibnu Abbas ni, dia kata bahawa kami telah tuliskan takdir dan telah kami tutup pun. Pena pun telah kering. Maksudnya, pertama sekali yang Allah cipta adalah pena untuk menulis takdir. Ini juga hadis sahih. Ini hadis sahih. Jadi, itu semua adalah undang-undang, qalam sebagainya. Tapi, dari segi logikal yang paling kuat adalah air dan arsh. Arsh Allah, dan kemudian barulah diciptakan langit. Jadi itu di antara. Okey, dia macam inilah, kita senang. Macam gini. Orang yang pertama masuk syurga adalah apa? Adalah Nabi Muhammad. Adalah Fatimah. Tapi Allah bagi tahu lagi Nabi bagi tahu Rasulullah, Nabi bagi tahu Fatimah. Sebenarnya yang jejak kaki dekat syurga bukan kau, tapi seorang perempuan lain. Tapi sebenarnya yang jadi masuk syurga pertama memang Fatimah, tapi Nabi bagi tahu, tapi yang jejak kaki syurga, kaki dia bukan kau. Orang yang bawa tali unta. Tali unta tadi. Dia macam itulah maksudnya. Tapi official dia adalah arasy Allah dan air. Dan kemudian langit dan bumi. Wallahu a'lam. Okey, insya-Allah. Ada lagi? Alhamdulillah pencerahannya. Nak buka soalan ke nak tutup dah? Kita nak tutup dengan surah Al-Mulk. Minta mohon Ustaz. Ada baca Al-Mulk. Okey, boleh. Boleh kan Ustaz? Boleh. Baca Al-Mulk? Boleh, insya-Allah. Tak ada masalah. Ataupun ada satu soalan mungkin lagi lah. Kita buka. Satu soalan. Boleh. Kalau tak ada soalan, kita terus Ustaz tutup kita dengan pimpin bacaan surah Al-Mulk. Boleh. InsyaAllah. Okey, satu soalan lagi insyaAllah. Satu soalan lagi mungkin boleh. 3 dah tak soalan itu. Jadi sekarang pun dah lewat. Jadi mungkinlah kita minta Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi untuk memimpin bacaan surah Al-Mulk. Dipersilakan. Okey, insyaAllah. Okey, sedikit saya dah baca surah 2 ayat terakhir tadi. Amana Rasulullah bima. Saya sedikit nak baca dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, iaitu tentang Nabi suruh baca 2 ayat terakhir dan kemudian mencukupi pada malam tu. Mencukupi. Jadi Ibnu Hajar ni kata, maksudnya ialah 2 ayat terakhir itu, surah Al-Baqarah itu adalah dibaca lepas Isyak. Paling better Ibnu Hajar Al-Asqalani disebut baca lepas Isyak. Tapi sebahagiannya Imam Nawawi sendiri lepas Maghrib pun boleh. Tapi kalau ikutkan paling kuat adalah lepas Isyak. Okey. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Macam wirid sembahyang pun boleh kan? Maksudnya apa? Ulang balik. Dalam wirid solat. Boleh. Tentu boleh. Kita baca Maghrib Isyak. Orang tok guru kita dulu dah susun dah. Dia dah susun dah. Dia dah susun dah.
Dia dah susun, Sudah sekali dimasukkan amanah sekali lepas rasul. sembahyang. Ayat kursi Boleh. amanah rasul faham. Zikir deh boleh. Ayat kursi memang dalam selepas solat ada. Cuma amanah rasul ni tak ada. Amanah rasul tadi Cuma lah. diletak sekali. Letak sekali sinilah. Jadi Imam Ibn Hajar ni, dia bagi kelebihan dia apa? Mencukupi tu, maksud dia mencukupi, saya nak terangkan sini, adalah iaitu sekiranya pada malam itu Nabi Allah menyuruh kita ni supaya menghidupkan malam dengan Al-Quran. Tetapi mencukupilah. Dengan kita baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu, mencukupilah. Maksudnya dah boleh menggantikan. Patutnya malam tu kena bangun untuk qiyam, untuk baca Quran. Tapi cukup. Dan patutnya pada malam itu kita kena beribadat untuk menambahkan iman kita. Tapi mencukupilah dengan ayat tersebut. Ayat tersebut cerita pasal rukun iman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Maka cukup iman kita. Kalau mati malam tu, iman kita cukup. Dan juga dia kata i'tikad kita cukup. Dan Imam Nawawi kata, kalaulah malam tu ada juga syaitan syaitan datang mengganggu kita, maka takkan datang menggangguan. Maka kalau malam itu ada malapetaka seperti kecurian, kebakaran, tapi kalau kita baca Al-Amanah Rasul Bima, maka takkan ada kebakaran. Takkan ada gangguan termasuk sihir. Yang ini Imam Nawawi sebut. Imam Ibn Hajar kata, Imam Nawawi sebut. Jadi siapa kat sini yang malas nak baca Quran malam, patutnya malam ni kena bangun untuk qiyam, dia malah nak bangun. Dia boleh gantikan dengan Amanah Rasul Bima. 2 ayat ni cukup lah baca. Hadis ni rawahul Bukhari dan juga Muslim. Dan dibaca di mana? Kalau tengok hadis pertama tadi, di rumah. Kalau Al-Mulk boleh di masjid. Kalau Al-Amanah Rasul Bima ni, sebaiknya dibaca fi darin, di rumah. Sebab dia nak menghalau syaitan ni di rumah, bukan di masjid. Jadi balik rumah dulu, baca. Jadi wallahu a'lam. Jadi insya-Allah kita tutup malam ni dengan bacaan Al-Fatihah. Amanar Rasul Bima, saya tambah lagi 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, dan juga kemudian saya terus tutup dengan surah Al-Mulk insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amanah Rasul. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم ارحمنا بالقرآن rahmatilah kami dengan Al-Quran yang kami baca ini ya Allah waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca ini sebagai imam ikutan hidup kami, sebagai cahaya menerangi kami, sebagai hidayah petunjuk kami, sebagai rahmat kasih sayang kepada kami, sebagai penawar bagi penyakit-penyakit yang kami hadapi ya Allah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina. Di saat mana kami terleka, terlalai, terlupa, selalu ingatkan kami ya Allah untuk kami senantiasa dapat mendampingi dan membaca Al-Quran ya Allah. Allahumma alimna minhu ma jahilna. Dan di saat mana kami jahil, ajarkanlah. Di saat mana kami tidak faham, fahamkanlah. Di saat mana kami tidak pandai, pandaikanlah kami membaca Al-Quran. Allahumma arzuqna dan berikan kepada kami rezeki ya Allah tilawat suratul mulk untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini ya Allah fi kulli lailah pada setiap malam warzuqna dan berikan kepada kami rezeki ya Allah tilawat suratul kahfi untuk kami dapat membaca suratul kahfi fi kulli yaumil jumu'ah pada setiap malam ya pada setiap hari Jumaat ya Allah warzuqna dan berikan kepada kami rezeki ya Allah tilawat Al-Quran untuk kami dapat membaca Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar sepanjang malam dan siang waj'alhu lana hujjatan jadikanlah Al-Quran yang kami baca ini sebagai hujjah kepada kami wa syafa'atan fil qabr dan juga sebagai syafaat kami di dalam kubur ya Allah wa syafa'atan fi yaumil mahsyar dan juga sebagai syafaat kami di yaumil mahsyar nanti ya Allah ya rabbal alamin sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum insyaallah wallahu a'lam. Wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi Muhammad Anwar yang menyampaikan kuliah bertajuk begitu rupanya kisah Nabi Adam